Dari sudut keburukan, kelemahannya pula sudah mendatangkan ketagihan sampai mengabaikan tanggungjawab yang dilaksanakan sepatutnya dibuat. Pelajar mengabaikan pelajaran akibat terlalu asyik menggunakan media sosial. Tak bagi handphone, dema PDPR. Nak tak nak kena bagi. Bila dah bagi, tak dema belajar ke dema melayar. Tak bagi, cikgu suruh beli. Dah bagi, udah melayar ke lain pula dema. Kemudian katanya lagi, begitu juga suami isteri mengabaikan pasangan dan anak-anak. Pernah berlaku suami bunuh isteri dia, mencekik isteri dia ketika sedang tidur. Dah. Apabila disoal siasat pihak polis, suspek memberitahu polis bahawa dia bosan dengan kelakuan isterinya menghabiskan masa yang banyak di media sosial. Mencekiknya puas hati. Ini belum termasuk ketagihan yang mengakibatkan kelalaian kita terhadap ibadah wajib maupun sunat. Sebab tu kita tak heran orang semayang membuat live. Semayang malam pukul 3 pagi buat live. Ada yang tawaf buat live. Tak nak nunjuk pada orang ke nak nunjuk pada Allah tahu lah. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ciri orang yang beriman dan yang sangat beruntung ialah orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang lara, seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang beriman yang beroleh kemenangan ialah orang yang menjauhkan daripada perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Yang kedua, media sosial juga boleh menjadi punca kepada perbalahan dan pergaduhan apabila pengguna bebas melontarkan kata-kata tanpa sekatan sehingga mengeluarkan kata-kata mengkeji, menghina, memaki hamun dan memalukan bentuk tubuh badan orang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ditanya, siapakah orang Islam yang terbaik? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang terbaik ialah orang Islam yang memberikan keselamatan kepada saudaranya yang muslim daripada gangguan lidah dan gangguan tangannya. Maknanya lidah dia dan tangan dia tak buat jahat pada orang lain. Ini orang Islam terbaik. Tapi kalau lidahnya, tangannya menulis benda yang jahat, menyusahkan orang lain, memfitnah orang lain, belum dikira sebagai Muslim terbaik. Yang ketiga, perkongsian maklumat peribadi tanpa tapisan dan waspada boleh mengakibatkan bencana. Ramai media sosial merasa teruja untuk berkongsi apa pun. Kena tengok dalam media sosial ni. Bapak dia dapat COVID pun dia masuk dalam TikTok. Semua cerita belakang. Ada yang bergambar dengan mayat. Mayat datuk dia mati. Oh, selfie dia masuk Facebook. Allahu Akbar. Macam-macam sekarang ni. Dan kata dia lagi, ada dimasukkan tentang harta bendanya tanpa memikirkan risiko buruk yang bakal terjadi. Pendedahan maklumat peribadi tanpa batasan boleh digunakan oleh penjenayah untuk tujuan jenayah fizikal. Sebab tu kadang-kadang kita takut banyak sangat video kita, gambar kita keluar, orang boleh buat deep fake. Dia ambil gambar kita, kepala kita, muka kita, dia cantum dengan orang lain, tunjuk ke orang. Ini Parlimen buat ni. Ini benda ni boleh berlaku. Dia menggunakan teknologi pula. Yang tua jadi muda, muda jadi tua. Dia boleh ubah muka. Hak perempuan jadi jantan, jantan jadi perempuan. Jadi kalau kita tak berhati-hati, boleh ditipu kita ni. Termasuklah pendedahan maklumat peribadi.
Kita rasa khawatir dan bimbang hari ini orang mempamerkan kekayaan di media sosial. Ditunjuknya duit bertimbun-timbun, seolah-olah nak menggamit penjenayah datang ke rumah dia. Ada benda yang patut ditutup, ada benda yang patut disiarkan. Bukan semua benda yang patut disiarkan. Begitu juga tuan-tuan, yang keempatnya, ada orang yang menunjukkan aurat, mendedahkan aurat, mempamerkan kecantikan diri, digunakan media-media sosial. Kemudian media sosial juga digunakan untuk tujuan yang berlawanan dengan undang-undang. Bermula Januari hingga September 2020, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memfailkan 48 pertuduhan terhadap individu yang menyalahgunakan media sosial. Antara kesalahan mereka apa? Ialah perkongsian, penyebaran kandungan yang palsu, jelek dan mengancam. Menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kesalahan ini boleh dikenakan hukuman tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah. Okey, kita satu denda, satu penjara, satu dosa, satu ni. Buatnya ramai orang baca, ramai orang share apa yang kita tulis, apa yang kita siarkan. Berapa banyak dosa kita. Ya, kita hari ini tak takut pada Allah, itu masalah. Kita takut pada COVID, tapi tak takut pada pencipta COVID. Kita takut mati, tapi tak takut pada yang menciptakan kematian. Patut takut pada yang menciptakan kematian itu Allah. Mati takut, dengan Allah tak takut. Ni penyakit kita ni, entah ni. Denda RM50,000 takut, dosa tak takut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita ambillah iktibar daripada apa khutbah kita yang pertama ni. Pertama, berhati-hatilah. Ya, kita nak tulis ke nak posting dalam media sosial, berhati-hati. Sebab tu dalam surau kita ni yang paling bahagia Parlimen. Facebook tak ada, handphone pun tak ada. Selesai masalah. Kita yang ada handphone sampai 4 ni, Facebook sampai 4, TikTok apa semua ni, macam mana kita nak kontrol ni? Sebab tu kita kadang-kadang kita kata orang macam Parlimen ni ketinggalan zaman. Makan tosai, bawa teh ais bungkus, duduk menung bawah pokok. Tapi itulah yang menyelamatkan dia daripada dunia. Mata tak tengok benda haram. Berapa banyak benda haram kita tengok dalam media sosial kita ni. Bukan kita nak tengok benda masuk, lalu tak tengok, rasa lain macam pula. Udah tengok dosa. Bukan saya suruh tuan-tuan henti dengan pula media sosial ni, tapi berpada-padalah, jangan ambil dosa, buat dosa beri daripada situ. Yang keseterusnya, elakkan memberi komen yang negatif, yang berbau kejian maupun kutukan yang boleh mengakibatkan pergaduhan. Islam melarang komen-komen juga entah, yang membawa kepada pergaduhan, permusuhan. Yang ketiga, bukan semua cerita tentang keluarga kita boleh kongsi dalam masyarakat. Anak kita, isteri kita, tak payahlah. Benda yang patut, benda yang tak patut tak payahlah. Gambar opah kita, mak kita di rumah duk masak, pakai baju kedah, kain batik, tudung tak pakai, kita buat prank pada dia, buat live. Dia tak tutup aurat, berjuta orang tengok, dosa. Tak payahlah. Banyak benda lain boleh tunjuk lagi. Yang keempat, keluarkan, kita sebut dalam bahasa orang putihnya, unfriend mana-mana kawan maya yang sering mencurigakan, yang sering menimbulkan perbalahan. Berkawan dengan dia di alam maya pun tak guna, bergaduh dengan orang, bawa dia pula pun fake account pula, nyamuk macam-macam. Sebab kadang-kadang dia menipu, dan kadang-kadang orang tu betul,
Betul orang tak ada fake account, tapi dalam Facebook dia tu meragukan, macam ke arah benda yang tak betul, maka kita unfriend orang macam ni. Sebab Nabi kata ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalilu. Manusia ni dinilai dengan siapa dia berkawan, maka hendaklah kamu meneliti dengan siapa kamu berkawan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.